Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Sapa, Kuala Lumpur. So, kita pergi kepada bahagian yang ke-10 dalam bab keusahawanan Pengajian Perniagaan SCPM Penggal 3. Di bawah tajuk mulakan dan menjalankan perniagaan. Dalam pelajaran lepas ni, Cikgu dah bincang dua cara mulakan perniagaan, iaitu kita boleh mulakan sendiri dan juga mengambil alih. Okey. So, dalam bahagian ni kita akan bincang dua lagi cara mulakan perniagaan atau kaedah mulakan perniagaan, iaitu franchise dan juga pakatan strategik. Okey, franchise dan strategic alliance. Okey, dua kaedah atau cara mulakan perniagaan. Pakatan strategik ni ada tiga kaedah ya: perlesenan, licensing, kontrak pengeluaran dan juga usaha sama, joint venture atau dipanggil JV. Okey. Yang ini fakta khusus ya, jangan salah sebut. Okey. Ini pakatan strategik ya, bukan perikatan strategik. Okey, ramai yang confuse ya. So make sure sebut dengan betul. Okey. Okey, apa dia franchise? Okey, biasa kamu nampak kan? Holiday Inn, McDonald, 7-Eleven, okey, Dunkin Donut, UPS, okey, ada banyak perniagaan berbentuk franchise di Malaysia. Okey. So apa dia franchise? Franchise ialah satu perjanjian, satu kontrak. Okey, melibatkan dua pihak, iaitu syarikat induk atau dikenali sebagai franchisor yang memberi individu atau syarikat franchisee hak eksklusif untuk mengendalikan sesebuah perniagaan mengikut kaedah di lokasi dan jangka masa yang telah ditetapkan. Itu dipanggil franchise. Okey. So keyword pertama, perjanjian. Ada dua pihak, iaitu franchisor dengan franchisee. Okey, franchisor adalah pemilik perniagaan. Dia memberi hak pada franchisee, individu atau syarikat lain untuk mengendalikan sesebuah perniagaan mengikut kaedah yang telah ditetapkan di lokasi dan jangka masa yang telah ditetapkan. Itu dipanggil perniagaan franchise. Okey. So, franchisor ni beri kebenaran kepada franchisee untuk keluarkan atau memasarkan suatu produk ataupun perkhidmatan. Okey, can be barang atau perkhidmatan. Macam Holiday Inn ni servis perkhidmatan. Okey. Produk ni can be makanan, okey, ataupun dalam bentuk barangan seperti baju dan sebagainya. Okey, itu perniagaan franchise. Okey. Bukan free ya. Franchisee perlu bayar royalty ikut peratusan tertentu kepada franchisee. Dia ada bayaran permulaan, okey, dan juga royalty yang kita kena bayar kepada franchisor. Okey. Contoh, seorang usahawan membuat perjanjian dengan QSR Brands Holding Berhad untuk membuka sebuah cawangan KFC di Ipoh. Okey. So, franchise KFC di Malaysia dimiliki oleh QSR Brands Holdings Berhad. Dia adalah franchisor. Yang ini franchisee. Jadi kamu kena buat perjanjian dengan QSR Brands Holding Berhad sebagai franchisor untuk buka cawangan KFC di Ipoh. So kena buat perjanjian lah. Okey, itu dipanggil franchise. Okey, so ada banyak perniagaan di Malaysia ya. Contohnya seperti kita ada banyak. Contohnya McDonald, KFC. Okey, kita ada what they call Dunkin Donut. Okey. Ayam Mas, ada banyak perniagaan bentuk franchise di Malaysia. Okey. Okey. Ada 5 prinsip perniagaan berkaitan dengan franchise. Okey. Di atas dipanggil 5C ya. Okey, yang pertama ialah consistency atau keseragaman. Okey. So franchise ni dia menggunakan logo, produk, sistem pengurusan yang konsisten atau seragam. Jadi kalau kita pergi mana-mana cawangan McD ke, KFC ke, ataupun kedai Dunkin Donut ke, all this, dia guna logo produk yang sama. Tak ada perbezaan produk. Okey, tak ada perbezaan logo. Okey, contohnya McD warna kuning dengan merah kan. Okey, semua McD ni gunakan reka bentuk yang sama. Okey, competitiveness, kelebihan bersaing. Kita franchise ini kena beli bahan mentah daripada franchisor atau pembekal yang dilantik oleh franchisor. Kelebihannya, kamu dapat beli bahan mentah dengan harga yang lebih murah sebab mereka ni beli secara pukal. Bila beli secara pukal maksudnya banyak, kamu dapat harga yang lebih murah. Itu kelebihan bersaing. Okay? Convenience, keselesaan. Reka bentuk premis yang dipilih oleh franchisor ni
memberi keselesaan kepada pelanggan. Okey, tempat duduk, ada kemudahan wifi, okey, cara pembayaran, semua ni memberi keselesaan kepada pelanggan, convenience. Okey. Mereka sangat menekankan cleanliness atau kebersihan. Okey. So perniagaan franchise ni kalau kita pergi kan nampak kan ada huruf A. Okey. Dewan Bandaraya atau Majlis Perbandaran ni memberi huruf A untuk tahap kebersihan. Okey. Kalau berbanding dengan restoran biasa, tak ada pula kedai McD atau KFC yang ada huruf B atau C. Semuanya A. Ini menunjukkan mereka amat mementingkan aspek kebersihan. Okey. Courtesy, kesopanan. Okey, kesopanan, layanan mesra. Ini adalah aspek utama dalam perniagaan franchise. So dipanggil 5C ya. Jenis perniagaan franchise di Malaysia ni ada 4 perniagaan franchise utama. Satu franchise berformat seperti restoran, McDonald. Franchise penghilangan produk. Okey, contohnya syarikat Permanis di Malaysia diberi kebenaran oleh Pepsi untuk mengeluarkan produk Pepsi di Malaysia. Okey. Franchise lesen bertanda dagang. Contohnya watak Walt Disney. Okey, katakan ada sebuah syarikat pakaian nak gunakan logo Walt Disney. Dia dapat lesen daripada syarikat Disney. Okey. Franchise pengedaran seperti syarikat Tan Chong diberi kebenaran untuk mengedarkan kereta Nissan. Itu dipanggil perniagaan franchise. Okey. Okey, apa kelebihan? Be careful lah. Mungkin soalan tanya kelebihan pada franchisee atau kelebihan pada franchiser. Okey. Kalau soalan tanya apa kelebihan pada franchisee, apa kebaikan pada franchisee, iaitu orang yang menerima lesen ni. Okey. Satu, risiko rendah. Kenapa risiko rendah? Sebab produk ni dikenali ramai dan sudah lama bertapak. Jadi, kemungkinan mengalami kerugian memang rendah lah. Okey, sebab memang perniagaan ni sangat popular. Okey. Kaedah pengurusan terbukti dan berjaya. Okey, bilangan cawangan KFC, McD semakin meningkat. Ini menunjukkan mereka ni bijak menguruskan perniagaan. So, kalau kita dapat jadi seorang franchisee, just ikut saja kaedah pengurusan dan akan berjaya. Okey. Imej perniagaan yang mantap. Okey, imej ni memang dah mantap, dikenali ramai. Ada bantuan kewangan daripada franchiser. Okey, dia tak tinggalkan kamu, jadi kita boleh harapkan bantuan daripada mereka. Franchiser juga dapat latihan pengurusan, cara menguruskan pekerja, menguruskan kewangan, okey, operasi perniagaan, ada bantuan daripada franchiser. Okey. Dan kita juga dapat ekonomi bidangan. Ekonomi bidangan maksudnya mereka beli bahan dengan jumlah yang banyak, beli secara pukal, jadi kita dapat beli dengan harga yang lebih murah. Okey, contohnya mungkin satu hari restoran makanan segera ni dia order 1 juta telur ayam. Okey, so dia akan bekalkan kepada kita dengan harga yang murah sebab mereka beli dalam jumlah yang banyak. Okey, itu kelebihan pada franchisee. Okey. Apa kelebihan pada franchiser, iaitu pemilik hak. Okey, orang yang ada hak eksklusif ni, franchiser ni, mereka berupaya mengembangkan perniagaan dan meluaskan pasaran. Okey, sebab mereka tak perlukan modal yang banyak. So, franchisee yang uruskan perniagaan ni. So, boleh buka cawangan dengan lebih mudah. Okey, mereka juga dapat royalty. Okey, ada pendapatan lebih tinggi. Okey, selain berkeuntungan perkongsian untung, mereka juga dapat royalty. Perlukan modal yang rendah sebab modal ini disumbangkan oleh franchisee. Okey, macam membina atau mengubah suai bangunan, okey, gaji pekerja, semua ditanggung oleh franchisee. Okey, so kamu tak perlukan modal yang banyak. Dan franchisee juga menikmati ekonomi bidangan sebab kita beli bahan secara pukal. Jadi kamu dapat harga murah. Okey. Alright. Apa kelemahan pada franchisee? Apa kelemahan pada kita sebagai orang yang menggunakan hak tu? Okey, terpaksa bayar yuran pendahuluan yang tinggi serta perlu bayar royalty. Itu kelemahan pada kita. Okey. Dan kamu tak ada kawalan sebab jenis barang, cara pengurusan, waktu operasi perniagaan semua ditetapkan oleh franchiser. Harga pun ditetapkan oleh franchiser. Okey, so kamu tak ada pilihan, tak ada kawalan langsung lah. Okey. Dan franchisee tertakluk pada pelbagai syarat dan peraturan. Terpaksa ikut peraturan. Kalau kamu gagal, dan mungkin perjanjian akan ditamatkan. Okey, kamu tak boleh menyumbangkan idea untuk inovasi dan sebagainya.
Kalau ada franchisee yang bermasalah, memberi kesan kepada semua franchisee, okey, dan tak ada identiti sendiri, okey. Walaupun kamu adalah seorang franchisee yang berjaya, tapi nama tu tetap kepada franchiser, okey. Tak ada nama kamu akan disebut dalam kedai franchise tersebut, okey. Jualan produk franchiser saja. Kamu tak boleh memperkenalkan sesuatu yang baru, okey. Itu kelemahan pada franchisee, okey. Okey, kita pergi kepada pakatan strategik. Okey, ini yang keempat dia. Mulakan sendiri, ambil alih, franchise, pakatan strategik atau strategic alliance. Okey, so kalau soalan tanya maksud, remember, ini adalah kerjasama. Kerjasama antara dua atau lebih syarikat untuk belajar atau mendapatkan teknologi, produk, kemahiran, kepakaran antara satu sama lain untuk kembangkan perniagaan dan mendapat keuntungan. Okey, so keyword dia apa? Kerjasama melibatkan dua atau lebih syarikat untuk belajar atau mendapatkan teknologi, kemahiran, kepakaran dan sebagainya supaya boleh mengembangkan perniagaan. Okey. Contohnya pakatan strategik antara syarikat Geely dengan Proton untuk mendapatkan teknologi otomotif. Okey, syarikat Geely ni syarikat pengeluaran automobil yang sangat berjaya di negara China. Proton ni boleh belajar daripada Geely untuk mendapatkan teknologi menghasilkan kereta. Contohnya Proton X70, okey, adalah idea ataupun teknologi daripada syarikat Geely. Okey. Okey, bentuk pakatan strategik. Okey, bentuk pakatan strategik ni ada tiga. Yang pertama ialah perlesenan, licensing. Licensing maksudnya persetujuan sebuah syarikat pemegang lesen atau lisenser memberi hak tertentu seperti menggunakan tanda dagang. Kaedah pengeluaran pada syarikat penerima lesen atau lisensi dan penerima perlu bayar royalti atau yuran. Okey. Contohnya, katakan sebuah syarikat pengeluaran pakaian, dia nak gunakan watak Disney. Watak Disney ni bukan boleh guna secara sebarangan. Ini adalah tanda dagang. Jadi, kamu kena minta kebenaran dengan syarikat Disney untuk menggunakan watak Mickey ni. Okey. So, itu dipanggil perlesenan. Okey. So, kalau kamu gunakan watak ni, kamu kena bayar royalti atau yuran pada lisenser, pemegang lesen. Okey. Ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan licensing adalah pemegang lesen menjana pendapatan. So, syarikat Disney akan mendapat royalti atau yuran mereka yang menggunakan watak Mickey. Modalnya rendah dan boleh membangunkan produk. Produk kamu semakin popular sebab ramai orang menggunakannya. Okey. Kelemahan, pemindahan kaedah pengeluaran. Okey, kalau lisensi ini melibatkan kaedah pengeluaran, mungkin pemegang penerima lesen ni menggunakan kaedah pengeluaran lepas tamat tempoh perjanjian. Okey, so kamu tak boleh kawal dia dah. Okey, dan mungkin pemegang lesen ni enggan renew memperbarui perjanjian sebab dia kata teknologi dah lama, tak ada inovasi. Okey, sebab tu inovasi ni sangat penting. Contohnya macam Microsoft kan, atau program antivirus Kaspersky, mereka sentiasa buat inovasi. Kalau tak ada inovasi, mereka tak nak memperbarui perjanjian. So ini penting. Jadi kamu kena sentiasa buat perubahan. Okey. Okey, usaha sama. Usaha sama ni dua atau lebih syarikat membentuk perkongsian untuk mendapatkan teknologi kepakaran untuk menembusi pasaran. Okey, usaha sama biasa kamu baca surat khabar dia kata JV. JV ni joint venture. Okey, usaha sama. Okey. So usaha sama ni boleh berlaku di peringkat domestik atau antara bangsa. Okey. Keuntungan atau kerugian kongsi berdasarkan jumlah modal yang dilabur oleh setiap rakan kongsi. Okey, contohnya syarikat Gamuda Malaysia mengadakan usaha sama dengan sebuah syarikat pembinaan Taiwan untuk projek pembinaan dermaga di pelabuhan di Taiwan. Okey, so Gamuda dengan syarikat Taiwan ni mengadakan usaha sama. So ni antara bangsa. Mereka juga boleh buat di peringkat domestik. Okey. Okey, apa kelebihan dan kelemahan usaha sama? Kelebihannya mudah memahami keperluan pasaran tempatan. Okey, macam tadi kan, Gamuda joint venture dengan syarikat Taiwan. Syarikat Taiwan ni dia memahami keperluan pasaran tempatan. Okey, dia lebih peka keperluan undang-undang dan sebagainya. So senanglah kita nak memasuki pasaran. Okey. Meningkatkan keupayaan pengeluaran melalui perkongsian kepakaran. Okey, masing-masing ada kepakaran. Jadi mereka boleh kongsi ekspertis. Okey. Kelemahan mungkin berlaku konflik. Okey, kerana percanggahan budaya, matlamat dan sebagainya.
keputusan sukar dibuat kerana kongsi tanggungjawab. So, ambil masa untuk buat keputusan. Okey. Okey. Last one ialah kontrak pengeluaran. Okey. Sebuah syarikat pengeluar iaitu pemberi kontrak buat perjanjian dengan sebuah syarikat pengeluar penerima kontrak di negara lain untuk keluarkan produk mengikut spesifikasi dan kaedah yang ditetapkan oleh syarikat pemberi kontrak. Dia melibatkan dua syarikat dia, pemberi kontrak dengan penerima kontrak. Pemberi kontrak dia buat perjanjian di mana penerima kontrak ni kena keluarkan barang mengikut spesifikasi. Okey, reka bentuk, cara ditetapkan oleh syarikat pemberi kontrak. Okey. Barang yang dikeluarkan mungkin dibeli semula oleh syarikat pemberi kontrak atau syarikat penerima kontrak ini boleh memasarkannya di negara berkenaan. So ada dua pilihan. Okey, mungkin syarikat ni dia beli balik ataupun penerima kontrak ni boleh pasarkan di negara mereka. Okey, contohnya syarikat Nike beri kontrak kepada syarikat negara China untuk mengeluarkan kasut Nike. Ini pekerja negara China, mereka keluarkan kasut Nike bagi pihak syarikat Nike di Amerika Syarikat. Okey, itu dipanggil kontrak pengeluaran. Okey. Apa kelebihannya? Syarikat pemberi kontrak dapat mengelakkan cukai ekspor atau cukai import. Okey. So, kalau katakan kilang ni letak di Amerika Syarikat, bila ekspor kasut ke negara China mungkin mengenakan duty import atau cukai import. Kalau kita minta sebuah syarikat China keluarkan kasut Nike, syarikat Nike Amerika Syarikat tak perlu bayar cukai import. Okey. Syarikat penerima kontrak lebih arif tentang keadaan pasaran. Okey, syarikat di negara China mereka faham apa keperluan pasaran, okey, kuasa beli macam mana, okey, sosio budaya, okey, apakah keadaan cuaca yang perlukan kasut tertentu. Mereka lebih arif tentang keperluan pasaran tempatan. Okey. Kelemahan, kurang kawalan. Sebab kamu letak di negara yang berbeza, susah nak kawal kualiti, okey, kaedah pengeluaran dan sebagainya. Dan second one, mungkin penerima kontrak ni menjadi pesaing bila tamat tempoh. So, mereka mungkin meniru reka bentuk, okey. Mereka dah belajar kaedah dan sebagainya, mereka keluarkan kasut sendiri. Okay. Ini akan berlaku selepas tamat tempoh kontrak. Ini kelemahan dia. Okey. Okey, kalau kita tengok secara umum, kelebihan dan kelemahan pakatan strategik. Tadi kita bincang setiap satu, okey, iaitu pelesenan, kontrak pengeluaran dan juga usaha sama. Jadi kalau soalan tanya secara umum, apa kelebihan dan kelemahan pakatan strategik? Ini jawapan dia. Okey. Satu, peluang kejayaan tinggi sebab ada perkongsian kepakaran, teknologi dan sebagainya. Risiko kerugian rendah sebab kita kongsi kerugian. Modalnya lebih besar sebab melibatkan banyak syarikat. Kurang persaingan. Okey, sebab kita dah gabung dah sekarang dan ada kepakaran yang tinggi. Itu kelebihan kalau kita buat strategik, alliance pakatan strategik. Okey, kelemahan dia of course rahsia perniagaan terbongkar. Okey, jangkauan tak kekal sebab lepas tamat tempoh ni mungkin mereka akan tak nak teruskan perniagaan ni. Okey, wujud ketidakselarasan pengurusan. Okey, management ni tak boleh compromise. Okey, sebab gaya pengurusan yang berbeza menyebabkan mereka susah nak buat keputusan. Okey, sukar mendapat kesepakatan tentang perkongsian untung. Masing-masing anggap mereka ni lebih baik daripada rakan dagang dia. Okey, contohnya syarikat A dengan B ni menjadi rakan kongsi. So A dia rasa dia lebih baik daripada B. Jadi ada masalah untuk menentukan siapa dapat untung yang banyak. Okey. So, perbalahan antara rakan kongsi ni menjejaskan reputasi perniagaan. So, ini antara kelemahan. Okey. Contoh soalan pelajar ada banyak di sini ya. Okey. Berikan maksud perniagaan franchise. Nyatakan 4 kelebihan perniagaan franchise kepada franchiser. Baca soalan dengan teliti ya. Kebaikan pada franchiser. Antara jawapannya apa? Boleh menjana pendapatan dalam bentuk royalty. Okey. Modalnya tak perlu modal yang banyak, boleh meluaskan pasaran dan sebagainya. Okey. Nyatakan 2 kelebihan dan 2 kelemahan kepada franchisee, iaitu penerima hak. Okey, bukan franchiser ya, tadi franchiser ni franchisee. Okey. Berikan maksud pakatan strategik. Nyatakan 3 bentuk pakatan strategik. Okey, apa dia? Pelesenan, kontrak pengeluaran, usaha sama. Mula-mula bagi maksud, nyatakan. Uraikan 3 bentuk.
Pelesinan bagi definisi. Perkataan ni usaha sama bagi definisi. Kontrak pengeluaran bagi definisi. Jelaskan dua bentuk. Yang ni mesti bagi apa? Contoh. Okey, bagi contoh untuk setiap satu bentuk. Jelaskan bentuk perkataan strategik sama kelas. Okey, berikan satu maksud dan contoh. Okey. Tujuh pun sama, berikan maksud pengeluaran, dua kelebihan dan dua kelemahan kontrak pengeluaran. Okey. Maksud usaha sama, dua kelebihan dan dua kelemahan. Berikan maksud pelesinan, dua kelebihan dan dua kelemahan. Soalan terakhir, nyatakan dua kelebihan dan dua kelemahan perkataan strategik. Okey, so ni contoh-contoh soalan berkaitan dengan franchise dan perkataan strategik. Okey, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu untuk memahami tajuk ni dengan lebih mudah. Harap kamu suka. Share dengan kawan-kawan. Jangan lupa subscribe ya. Okey pelajar, bye-bye. Good luck. Take care. Bye.